Tunggu yang lain insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah. Sambung hari ini hari Khamis bersamaan 29 April 2021 17 Ramadan 1442 Hijrah. Pengajian pukul 9.30 pagi, iaitu sambungan asas nahwu surah daripada surah As-Sajdah. Kita sambung ayat yang ke-21, bahagian yang kedua, iaitu kita mula daripada Duna al-azabil akbar. Okey, boyang ya. Ayatnya ayat 21 surah As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Jadi kita dah bincang sampai al-azabi al-adna. Jadi kita sambung duna al-azabil akbari. Okey. Duna ni cukup sekadar ibu ayah tahu namanya zaraf apa ni? Dia adalah zaraf makan ya, zaraf makan. Cukup tahu dia zaraf makan saja. Okey, dia zaraf makan. Kita tak payah tahu dalam sangat pasal duna ni dia tahap yang atas sikitlah. Okey. Cuma ibu ayah, cuma duna ini dia mudhaf ya. Duna ini dia mudhaf. Ibu ayah, duna ni kenapa kita baca duna? Pasal dia zaraf makan. Bila kita kata zaraf, kalau maf'ul dia akan jadi maf'ul apa ibu ayah? Maf'ul apa yang ada zaraf padanya? Ada zaraf zaman, ada zaraf makan. Ni kita tak belajar lagi ni. Kita tak belajar lagi, tapi saja saya sebut. Kalau ada siapa-siapa yang ingat balik belajar dulu, Ibu Marusah ke, Ibu Selamah ke, siapa-siapa yang lain ibu ayah. Kalau kita kata zaraf, maf'ul apa biasanya? Kalau zaraf. Maf'ul, bagus Ibu Marusah, maf'ul fih ya. Maf'ul fih ni melibatkan masa ataupun tempat. Jadi kalau duna ni dia zaraf makan. Zaraf makan, makan ni tempat lah ya. Masya-Allah. Boleh tahu Izoha ni siapa ya? Ada ibu mana? Siapa saya suka masya-Allah, tapi tak tahu. Kadang-kadang ada ibu guna handphone anak ke apa ke. Boleh tak? Siapa? Izoha Muhammad Adam. Ibu yang biasa belajar dengan saya ke ataupun baru? Kalau baru boleh ni tak? Boleh beritahu. Baru ke ataupun ibu-ibu yang sebelum ni tapi guna handphone anak? Okey je saya sebut pun tak apa. Saya suka. Siapa ni? Izoha siapa? Boleh tulis?
Boleh tak ibu tolong? Saya bukan tanya ni, saya tanya ni nak tahu, saya nak tahu. Bukan dia marah ke apa ke. Boleh ni tak? Ibu Maslina, subhanallah, Ibu Maslina. Ibu Maslina Aziz, Masya Allah. Dengan siapa tadi? Okey, ibu. Saya ingatkan ada baru belajar Ibu Maslina rupanya. Ibu Maslina, okey, insyaAllah. Ibu saya ya. Baru tenang hati saya. Kan siapa tadi? Okey, Ibu Maslina. Jadi ibu ya, duna tadi maf'ul fi. Masya Allah ya, maf'ul fi. Okey. Jadi ibu ingat, yang ibu pegang ni, duna mesti mudhaf. Duna ni, dia biasanya mesti dia mudhaf. Bermakna lepas dia akan jadi mudhaf ilaih. Boleh ibu ya. Jadi duna dia maf'ul fi. Hubungan duna dengan sebelumnya, dia maf'ul fi. Okey. Tapi duna dengan selepasnya al-azab, duna adalah mudhaf. Okey, boleh ibu ya. Duna tu mudhaf. Okey. Ibu ya, kalau kita kata maf'ul fi, dia maf'ul fi kepada siapa? Kepada pada la nuziqanna tu. Pada nuziqanna. Nuziqannahum tu, nuziqanna tu fi'il mudhari'. Okey. Hum tu maf'ul bihi. Duna maf'ul fi. Alamak, payah yang ustaz menelik. Payahlah ustaz apa ni penerangan ni. Siapa yang faham. Siapa yang tak faham jangan paksa. Yang tak faham cukup tahu duna ini dia zaraf makan ataupun dia maf'ul fi dan dia mudhaf pada kalimah selepasnya. Cukup itu je. Tapi siapa yang boleh faham duna adalah maf'ul fihi kepada nuziqanna sebelumnya, wala nuziqanna di awal ayat. Nampak maf'ul fihi ni hujung. Siapa yang faham, fahamlah. Okey, saya nak tanya, siapa yang faham, komen faham. Yang mana duna ni adalah maf'ul fihi kepada nuziqanna. Siapa yang tak faham, komen tak. Jangan malu ibu ya. Tak faham, komen tak, jangan malu. Tak apa, saya memang tak ulang balik, tapi saya nak tahu siapa faham, siapa tak faham, komen tak faham. Okey, yang mana duna adalah maf'ul fihi kepada nuziqanna. Ibu Marusa tak faham, tak apa. Pasal saya tahu benda ni perbahasan agak tinggi. Agak payah. Jadi kalau tak faham tak apa ya. Okey, tak faham tak apalah, maksudnya betul lah saya kata ini perbahasan yang tinggi. Pasal tu saya tak nak detail, cukup. Kalau saya kata duna mudhaf, semua faham tak? Duna itu mudhaf, semua boleh faham. Duna itu mudhaf, faham tak? Sebagai mudhaf saja. Mudhaf faham, okey. Boleh pegang duna itu mudhaf dulu. Pegang duna itu mudhaf. Tak payah pegang dia maf'ul fi ataupun zaraf, nanti ibu ayah tak faham. Okey insya-Allah. Jadi bila duna tu mudhaf, al-azabi jadi mudhaf ilaih. Jadi al-azabi menjadi mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih, i'rab mudhaf ilaih selamanya adalah apa ibu? Ibu ayah, i'rab mudhaf ilaih selamanya adalah nasab ibu Maimunah. Betul ke? Jar. I'rab mudhaf ilaih mesti jar. Duna mudhaf. Al-azabi mudhaf ilaih jar ya. Okey, ibu Maimunah tak perasan ibu Maimunah kita pergi duna tadi kot ya. Okey. Jadi al-azabi jar. Kenapa dia majrur? Kerana dia adalah mudhaf ilaih kepada duna. Okey. Jadi ibu ayah dia majrur, alamat jarnya adalah kasrah. Kenapa alamat jarnya kasrah? Kerana dia adalah isim mufrad. Isim mufrad bila mana dia rafa' dengan dhammah. Nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Ini dia mufrad. Kita panggil mufrad munsharif ya, mufrad munsharif. Ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, jadi al-azabi. Al-azabi dijar. Okey, ataupun dia majrur ya, majrur kepada duna. Hubungan al-azabi dengan duna dia mudhaf ilaih. Pasal tu dia majrur. Apa pula hubungan al-azabi dengan al-akbari? Hubungan al-azabi dengan al-akbari. Pertama sekali boleh tengok al-akbari itu dia isim. Antara alamat dia isim, dia ada alif lam dan dia boleh terima harakat, dia boleh terima i'rab jar ya. Sekarang ni boleh, kenapa kita baca al-akbari? Kenapa tak baca al-akbaru ataupun al-akbara? Kenapa kita baca al-akbari? Kenapa? Sifat bagus Ibu Saindah, Ibu Marusa bagus. Sifat kepada siapa ibu ya? Al-akbari sifat kepada
Betul dia tawabi', betul. Dia tabi'. Kalau banyak tawabi' dia tabi'. Kepada kalimah al-azabi, bagus ya ibu. Ibu Salamah, Ibu Marusah, betul ya. Sifat kepada al-azab. Okay. Sekejap, sebelum tu Ibu Marusah, hari ni Ibu Khairiah tak ada ke? Ibu Khairiah tak sihat ke? Nanti saya tanya dia. Betul Ibu Maslilah, betul. Sifat kepada al-azab. Tak apa, nanti saya tanya Ibu Khairiah. Biasa Ibu Khairiah ada kan? Takut tak sihat. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi sifat. Macam saya kata, biasanya sifat ni akan ikut pada beberapa perkara. Biasanya lah sifat akan ikut mausuf dia. Al-akbari sifat, al-azabi kita panggil mausuf dia. Biasanya akan ikut pada beberapa perkara yang saya sebut sebelum ni. 4 perkara. Bagus Ibu Saendah, Pak Cik Wahab, bagus pada 4 perkara. Bagus. Pertama pada apa Ibu yang kita belajar itu? Kita tengok pada dia punya dia punya gender dia, muzakkar muannas dia. Muzakkar muannas, gender, bagus Pak Cik Wahab ya, gender dia. Al-azabi muzakkar ke muannas Ibu ayah? Al-azabi muzakkar ke muannas? Al-azabi muzakkar ke muannas? Muzakkar, betul Ibu Salamah ya. Al-azabi adalah muzakkar. Okey, kalimah al-akbari muzakkar jugalah. Al-akbari juga mestilah muzakkar kan. Cuma Ibu ayah, sebelum saya teruskan, al-akbari ni dia isim apa ni? Dia isim apa ni? Al-akbari dia isim apa? Isim yang menunjukkan lebih. Isim apa kita panggil? Isim yang menunjukkan lebih, isim tafdhil. Bagus Pak Cik Wahab ya. Isim tafdhil, Ibu Marusah, betul. Isim tafdhil. Tafdhil maksudnya yang lebih lah. Isim tafdhil kalau muzakkar atas wazan af'alu. Kalau muannas atas wazan fu'la. Fu'la. Jadi sekarang ni atas wazan af'alu, akbaru. Cuma kita baca akbari lah pasal dia jar. Akbaru ataupun di sini baca akbari. Tapi kalau muannas kita baca kubra. Biasa dengar tak Ibu ya? Ibu ya panggil qalqalah apa ni? Qalqalah akbar ke qalqalah kubra? Ibu ya sebut. Qalqalah akbar ke qalqalah kubra? Kubra kan? Ibu sebut qalqalah kubra. Kenapa tak sebut qalqalah akbar? Ada akbar pun ada kan? Okey. Qalqalah kubra. Okey, kubra. Kubra maksudnya yang lebih besar ya. Bukan. Kubra tu kerana qalqalah tu muannas. Maka kita sebut kubra begitu ya. Okey. Jadi Ibu ayah ada kan qalqalah akbar ada kan? Itu masalah lain lah. Tapi kalau akbar lawannya kubra. Akbar untuk muzakkar, kubra untuk muannas. Boleh Ibu ayah ya. Kalau akbar tu cerita lain lah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi al-akbari ikut pertama dari segi dia punya gender. Yang kedua dari segi apa? Dari segi apa yang kedua Ibu ayah? Yang dua. Tadi muzakkar muannas, bilangan ke bilangan. Betul, bilangan mufrad ke musanna ke jamak macam tu. Okay, sekarang tengok. Al-azabi mufrad, al-akbar pun cuma al-akbar ni dia isim tafdhil, dia isim tafdhil ni tak ada mufrad musanna jamak ya. Ada. Tapi al-akbar ini dia sama-sama mufrad lah dengan al-azab. Al-azabi mufrad, al-akbar pun mufrad, betul ya. Sama-sama ikut mufrad. Dah tadi gender, kemudian bilangan lagi, apa lagi? I'rab. I'rab dia rafa' ke nasab ke jar. Okey, kita tengok i'rab dulu. I'rab rafa' ke nasab ke jar. Jadi al-azabi jar, al-akbari pun ikut jar juga. I'rab dia sama ya. Kemudian dari segi muzakkar muannas, betul. Muzakkar muannas dari segi makrifah nakirah, maaf. Saya pun dah tak fokus ni. Dari segi makrifah nakirah. Jadi boleh dari segi makrifah nakirah, al-azabi makrifah, al-akbar pun ikut sama-sama makrifah. Boleh insya-Allah ya. Al-azabi makrifah, al-akbar pun makrifah. Alhamdulillah. Okey. Jadi al-azabi mausuf, al-akbari sifat. Jadi sifat itu mengikut mausuf pada 4 perkara. Pertama pada gender, sama-sama muzakkar. Yang kedua ikut pada bilangan, sama-sama mufrad.
Ikut pada yang ketiga ikut pada i'rab. Di sini sama-sama jar. Yang keempat ikut pada makrifah nakirah. Di sini sama-sama makrifah dengan alif lam. Okey, boleh faham tak saya terangkan ini? Boleh faham tak? Boleh faham ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Tengok pula la'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un. Okey, boy ya. Tengok pada la'alla. Kita dah belajar dan sebelum ni, maaf saya tak tulis boy ya. Saya tak tulis. Saya rasa boleh faham. La'alla kita belajar sebelum ni. La'alla ni apa? Akhwat pada siapa? La'alla ni akhwat ataupun saudara pada siapa? Siapa dia punya kakak sulung dia? Apa kakak sulung dia? Jadi kita sebut apa? Bukan isim inna ibu murusah. Inna saja. La'alla ni kita tak sebut isim inna, kita sebut dia akhwat inna. Inna saja. Dia adalah saudara mara kepada inna. Okey? Dia bukan isim inna, dia saudara mara kepada inna. Bagus. Jadi macam mana inna ada isim inna, ada khabar inna, ada inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Ada 6 semua. Jadi macam mana inna ada isim inna, ada khabar inna, anna pun ada isim anna, khabar anna, ka'anna, lakinna, laita, semuanya ada isim dan khabarnya. Begitu juga la'alla pun ada isim dan khabarnya. Jadi di sini boyah la'alla ada isim dan khabarnya. La'allahum yarji'un, manakah isim kepada la'alla? Sebelum itu boyah, apa tugas inna dan akhwatnya? Menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya. Isimnya adalah nasab, khabarnya adalah rafa'. Okey. Jadi di sini la'alla manakah isim kepada la'alla ibu ya? Di manakah isim kepada la'alla? Betul Ibu Maslinah, tepat, masya-Allah. Mana isim la'alla ni? Bila saya kenal nama Izzuha ni adalah Ibu Maslinah, barulah seronok saya kan. Saya sebut nama Ibu Maslinah je. Okey, Ibu Maslinah, ibu lain, manakah isim kepada la'alla? Ibu Marusa kata mustatir. Okey, yang lain Ibu Marusa kata mustatir. Yang lain macam mana? Betul ke mustatir Ibu Marusa? Tengok betul-betul. Ibu Saidah kata home. Betul ke home Ibu Saidah? Ibu Salamah pun kata home. Betul ke home? Semua kata home ni. Ibu Maslina pun kata home. Lagi yang lain? La'alla tu dia ada isim dan khabar. Mana isimnya? 3 orang kata home. Yang lain macam mana yang lain? Jawapannya adalah betul. Pakcik Wahab kata mustatir. Okey. Jawapannya adalah home. La'alla kita panggil huruf taraji, harapan. Harapan yang boleh terhasil, boleh jadi, boleh terjadi. Home tu isim dia. Home tu isim kepada la'alla. Boleh buat ya? Okey, ulang balik. Jadi la'alla menasabkan isimnya. Jadi home tu dhamir marfu' ke, mansub ke, majrur. Home itu yang buat ya sekarang ni. Dhamir marfu' ke, mansub ke, majrur. Home tu. Mansub, bagus. Ibu Salamah, Ibu Adila, masya-Allah ya. Ibu Ruqayyah, Ibu Saidah, betul ya. Dhamir mansub ya. Dhamir mansub. Okey boy, dhamir mansub ada muttasil dan munfasil. Di sini dhamir masuk apa? Dhamir mansub muttasil ke munfasil? Muttasil. Bagus Ibu Maslina, Ibu Marusa, betul ya. Dhamir mansub muttasil. Okey, alhamdulillah. Kenapa dia masuk? Kerana dia isim kepada la'alla. Alhamdulillah. Jadi la'allahum, hum tu isim kepada la'alla. Khabarnya, mana khabarnya? La'alla tu hum tu isimnya, mana khabarnya? Khabarnya mana? Ingat ni buaya, khabar boleh jadi dalam bentuk isim, boleh jadi khabar dalam bentuk jumlah ismiyah, boleh jadi khabar dalam bentuk jumlah fi'aliyah,
Di sini khabar dalam bentuk apa ni? Jumlah apa ni? Jumlah ni. Di sini khabar dalam bentuk apa? Yarji'un, betul yarji'un, masya-Allah. Semua betul. Jumlah fi'liyah, betul Ibu Marusa ya. Di sini khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah dan diberikan fi'il mudhari'. Okey. Sekarang Ibu Ayah kena fokus. Kena fokus betul Ibu Ayah. Antara fi'il madhi, fi'il madhi ada tak rafa' nak ke nasab ke jazam ke, ada tak? Fi'il madhi ada tak? Ibu Ayah. Fi'il madhi ada tak i'rab? Rafa' ke nasab ke jazam ke, ada tak? Fi'il madhi. Tak ada Ibu, fi'il madhi tak ada. Dia fi'il madhi dia kita panggil dia mabni. Mabni ni dia tidak ada rafa', nasab dan jazam. Okey. Okey. Kalau fi'il amar ada tak? Fi'il amar tu ada tak? I'rab dia mu'rab ke tidak? Fi'il amar ni kalau dia i'rab kita panggil mu'rab. Fi'il amar adakah dia mu'rab? Adakah dia ada i'rab? Ataupun dia mabni juga? Mabni ni tidak ada i'rab. Dia tidak ada rafa'. Kita tak kata fi'il amar rafa' ke nasab ke, tak ada. Fi'il amar dia mabni juga. Jadi sekarang ni boya, fi'il yang boleh ada rafa', boleh ada nasab, boleh ada jazam, fi'il apa? Fi'il yang boleh ada rafa', nasab, jazam, hanya fi'il apa? Hanya fi'il mudhari' saja. Fi'il mudhari' saja yang boleh ada rafa', nasab dan jazam. Kecuali, adakah semua fi'il mudhari' mesti mu'rab? Tak juga Ibu Ayah. Okey, nak tanya Ibu Ayah. Fi'il mudhari' untuk kotak 6 dan 12, untuk jamak perempuan kan? Untuk 6 dan 12, nampak tak? Saya kategorikan warna apa untuk kotak 6 dan 12? Fi'il mudhari' saja. Saya buat warna lain kan? Ada yang nampak warna kelabu, ada nampak warna biru sikit. Tak kisahlah. Tapi kotak 6 dan 12 dalam Sekejap Ibu ya. Ibu Ayah, sorry, tadi tiba-tiba je lost connection. Dengar tak suara saya sekarang? Dengar ya? Okey. Jadi, dengar ya. Ibu Ayah, saya kata kalau fi'il mudhari' kotak 6 dan 12, nampak tak ada tambahan nun tu kan? Dia takkan berubah. Apa pun maksud dia tetap tak berubah. Mungkin kita panggil dia mabni. Boleh Ibu Ayah semua? Dan fi'il mudhari' juga bila masuk nun takkid kat belakang pun dia mabni juga. Fi'il mudhari' bila masuk nun takkid di belakang dia mabni juga. Mudhari' ke amar, kalimah yarji'un, fi'il madhi ke mudhari' ke amar? Fi'il mudhari', bagus. Jadi buat fi'il mudhari' tadi saya kata, fi'il mudhari' asasnya dia adalah boleh ada i'rab. Kita panggil dia mu'rab.
Ada dua keadaan tadi saya kata dia mesti jadi mabni. Dia tak boleh jadi mu'rab, dia jadi mabni. Mabni ni maksudnya dia tidak menerima i'rab. Apakah keadaan pertama tadi saya kata? Bilakah fi'il mudhari' keadaan pertama yang dia tidak boleh ada i'rab? Apa keadaan pertama dia? Bila dia ada apa? Dimasuki apa di belakang? 6, 12, betul Ibu Madrasah, tapi saya nak lagi tepat jawapannya. 6, 12 takut orang tak faham. Nun pun tak tepat Ibu. Kena sebut nun betul-betul. Nun apa tu? Nun Pakcik Wahab bukan nun takkid. Bukan. Nun takkid yang kedua, yang pertama tadi. Nun kotak 6, 12. Ibu Madrasah jawab habis betul dah. Tapi apa nama nun tu? Kalau nun saja tak tepat, kurang tepat. Bagus Ibu Saidah. Nun niswah ataupun nun jamak muannas. Nun niswah. Niswah tu Ibu Masina bukan nun takkid. Kita sedang bincang sekarang ni. Itu betul. Itu yang kedua. Yang pertama tadi nun jamak muannas tu. Kotak 6 dan 12. Okey, saya ulang balik Buaya. Pertama sekali fi'il mudhari'. Okey, ikut susunan ya. Pertama sekali fi'il mudhari' akan jadi mabni bila masuk belakangnya nun jamak muannas iaitu kotak 6 dan 12. Faham sekarang ni? Nun takkid kemudian. Tapi yang saya cakap ini faham tak Ibu ya? Fi'il mudhari' dia akan jadi mabni, maksudnya bila belakangnya ada masuk nun niswah ataupun nun jamak muannas. Okey, faham ya? Yang kedua, bila keadaan yang lain, barulah kata nun takkid. Boleh? Ikut susunan saya tadi supaya kita faham. Yang kedua baru kalau fi'il mudhari' masuk nun takkid, maka dia mabni, dia tak boleh berubah. Sebelum nun takkid mesti balik apa Ibu ya? Mesti balik atas. Okey, tak apa. Jadi sekarang ni pada yarji'un ada tak nun jamak muannas ataupun nun niswah dan ada tak nun takkid di belakang? Soalan saya, ada ke tidak? Ada tak nun jamak muannas pada yarji'un ataupun nun takkid? Jawapannya adalah tak ada. Betul, jawapannya tidak ada. Habis tu yarji'una, na tu nun apa tu? Yarji'una, nun tu nun apa tu Ibu ya? Nun juga tu, tapi nun apa? Alah ustaz ni pening lah ustaz ni. Banyak sangat nun. Kena tahu Ibu ya, kena tahu. Tu nun apa tu? Itu nun tambahan saja. Itu nun tambahan, bukan nun asal, itu nun tambahan. Di mana nun ini akan dibuang ketika mana i'rab, nasab dan jar, nun ini akan dibuang. Jadi saya dah kata dah, nun ini akan dibuang ketika i'rab, nasab dan jar. Jadi adakah i'rabnya nasab ke jar ke sekarang? Yarji'un, rafa' ke nasab ke jar fi'il mudhari' ni? Kita masuk sikit-sikit. Sekarang ni yarji'un fi'il mudhari'. Kita tahu fi'il mudhari' boleh ada i'rab, rafa' ke nasab ke jar. Dengan syarat fi'il mudhari' itu tidak ada nun jamak muannas dan tidak ada nun takkid. Maka dia rafa'. Bagus Ibu Saidah, Ibu Marusah, dia rafa' sekarang. Betul. Jadi cuba kita kata, kalau fi'il mudhari' rafa' dengan apa? Kalau mufrad, kalau isim mufrad rafa' dengan dhammah. Kalau isim musanna rafa' dengan alif. Isim jamak muzakkar salim rafa' dengan waw. Tapi di sini ni fi'il mudhari' rafa' dengan apa Ibu ya? Kena cuba betul-betul. Fi'il mudhari' rafa' dengan apa? Kita tahu dia rafa' kerana dia khabar pada la'alla. Hum tu isim la'alla. Yarji'una khabar pada la'alla. Khabar la'alla mesti rafa'. Okey, Ibu Marusah kata dengan waw, Pakcik Wahab kata dengan waw. Jadi kalau dia nasab dengan apa Ibu? Dengan ya ke? Kita akan baca yarji'uina ke kalau nasab dengan ya. Kalau rafa' dengan waw, nasab dengan ya lah. Yarji'uina ke macam tu? Betul ke dengan waw tu Ibu Marusah, Ibu Pakcik Wahab, betul ke dengan waw? Ketika kemudian nasab dengan jar, apa jadi pada fi'il mudhari' ni? Pada pula. Apa jadi pada fi'il mudhari' ni? Yarji'un rafa'. Nasab dengan jar jadi apa? Yarji'una juga ke? Ibu yang cuba fikirkan. Saya boleh jawab sekarang tapi nak Ibu yang fikir. Betul ke dengan ya ni Ibu? Betul ke sekarang ni Ibu? Yarji'una, mereka kembali. Adakah kita nak nasab benda jadi yarji'uina ke Ibu? Pernah dengar ke yarji'uina? Astaghfirullahaladzim Ibu. Ibu Salmah, pernah ke baca yarji'uina? Ibu Salmah pernah jumpa ke? Yarji'uina, pernah jumpa ke Ibu Salmah? Pernah ke? Ke kita buang nun Ibu? Ibu fokus Ibu. Ini dah jauh dah Ibu pergi ni. Ibu banyak jauh dah ni. Okey.
Ingat ibu ya, fi'il mudhari' ketika rafa, kalau fi'il mudhari' kotak yang ketiga ni, rafa'nya dengan mengekalkan nun, kekalkan nun, isbat nun, nasab dengan jazam, dengan hazaf nun. Ingat tak sekarang? Ibu-ibu ingat, tahu tapi lupa. Betul tak? Ibu-ibu tahu ni tapi lupa, betul? Kan? Cuba kalau lan, asalnya yarji'u, yarji'ani, yarji'una, masuk lan. Lan apa? Lan yarji'a, lan yarji'a, lan yarji'u ke lan yarji'ui? Kenapa jadi ya tu ibu? Kenapa jadi ya nun? Yarji'uina tu. Jadi sekarang ni faham tak sekarang ni? Saya bukan marah ya. Saya nak ingatkan balik. Ibu yang ingat tak sekarang? Hazaf nun ingat tak sekarang? Ibu Marusa, Ibu Haji Wahab, Ibu Saidah, Ibu Salwa dah faham tak sekarang ni? Hazaf nun ingat tak? Okey. Jadi tak apa. Ibu ayah nampak tak? Kalau saya terus bagi jawapan tadi, kalau saya terus bagi jawapan, adakah membantu ibu? Saya nak tanya ibu ayah. Kalau ibu ayah belajar, tak faham sikit, ustaz terus bagi jawapan. Tak faham sikit, terus bagi jawapan. Ibu boleh faham tak? Ibu akan payah nak faham. Tapi bila saya paksa, ibu fikir balik, berkerah balik. Kalau ibu kerah lah. Ibu kena kerah lah, ingat balik apa yang aku belajar dulu ya. Kenapa ustaz kata salah ni? Oh, hazaf nun, lupalah. Barulah kan ingat balik, lepas tu lupa. Ingat balik, tak apalah. Okey. Lupa kan? Tapi Ibu Salma, Ibu Marusah semua faham kan? Kalau bila kita dah ulang balik ni, faham tak? Ya, keluar tak? Aku faham sebenarnya ni, tapi terlupa. Betul tak? Dan mana logik ya nun tu sebenarnya? Tapi ibu ayah ingatkan macam kita belajar isim kan ada ya nun tu kan? Okey ibu ayah ya. Okey. Jadi yarji'un rafa' khabar kepada la'alla. Okey ibu, jadi la'allahum yarji'un, la'allahum tu la'alla kita panggil memberi adat untuk taraji. Taraji maksudnya harapan yang tak mustahil berlaku, mudah-mudahan ataupun semoga. Tu isim dia nasab, yarji'un khabar dia rafa'. Okey ibu ayah. Boleh tak ibu ayah di hujung-hujung kelas ni kita keras sikit tadi, boleh tak? InsyaAllah. Okey. Jadi ibu ayah, kalau ibu ayah belajar bahasa Arab, cara yang salah adalah, contoh tengok ya kitab saya. Contoh. Okey, sekarang ni ada tak sebarang terjemah bahasa Melayu? Saya tulis ada tak? Sebarang terjemah bahasa Melayu ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Jadi kalau saya mutalaah ke apa ke, mana saya tulis kalimah tu? Saya akan tulis sama ada buat dobit kecil ataupun saya tulis kat buku lain. Okey. Ini contoh yang saya buat. Kalau macam ni tak apa. Ini kalau saya mengajar tu, ini yang saya cari dalam kitab tafsir yang lain, kamus ke apa ke. Ini kita punya dobit dia. Dobit tu saya tengok ni dobit. Tapi ini bukan terjemah kat sini. Ini poin-poin penting yang ada dalam perkataan tu. Tapi kalau ibu ayah nak tulis terjemah, jangan tulis terjemah kat sini. Jangan tulis terjemah. Tulis kat buku lain. Kalau terjemah, tulis kat buku lain. Supaya apa? Supaya ilmu tu bukan pada buku. Ilmu tu ada dekat buku teks. Ilmu tu ada dekat buku lain. Yang mana kalau ibu buka buku teks, tak ada terjemah. Kalau boleh terjemah, maksudnya ilmu tu dah dalam kepala dah. Tapi kalau ibu yang buka buku teks, boleh faham kerana ada terjemah yang dah ditulis, maka itu salah belajar. Salah cara belajar. Boleh boleh setakat itu saja insya-Allah sampai habis ayat tadi. Ada soalan tak? Ibu ada soalan? InsyaAllah lepas Ramadan ramai balik dah belajar pagi ya. Pasal apa ni? Orang ramai dah tadarus. Ustaz, satu soalan Ustaz. Ibu Saidah ya. Kalau kita dah buang nun tu, saya tak ingat sama bila kita tambah alif. Alif tu Ustaz, untuk keadaan mana? Ya. Yang untuk kotak 3 dan 9. Oh, kotak 3 dan 9 ya. Okey. Untuk 3 dan 9 kita buang hazaf nun dan kita tambah alif kat belakang. Boleh ibu? Okey. Ada soalan lain ibu ya insya-Allah? Tak ada ya? Okey, tak ada setakat itulah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Nama-nama yang mulia, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.